Bismillahirrahmanirrahim. Fardu tayammum. Fardu tayammum. Fardu tayammum ada 5 perkara. Pertama, niyatun ila niat. Inamal a'malu binniyat, dengan amal besar dengan niat. Pertama, niat mengharuskan sembahyang. Ya, itu beza. Kalau wudu, niat mengangkat hadas. Sebab itu dia panggil tayammum, dia panggil taharah darurah. Taharah kesuntukan. Bila suntuk apa? Tak ada air. Bila suntuk apa? Tak boleh pakai air. Dia dua itu. Tayammum sebab tak ada air. Satu lagi tayammum sebab tak boleh guna air. Air ada, tapi nasihat doktor yang adil, dia tak boleh pakai air. Kalau pakai ada kesan-kesan sampingan, menyebabkan mati ke, atau lumpuh dan sebagainya, ya, atau lambat baik penyakit dia ke, maka kita boleh tayammum kena sebab tak boleh pakai air. Ya, tapi biasa kita dengar tayammum sebab tak ada air. Jadi pertama, niat mengharuskan nawaitu tayammuma listibahati fardhis salat. Sahaja aku mengharuskan, aku tayammum kena mengharuskan fardu sembahyang. Dia ada 3 maratib, 3 martabat niat. Niat yang paling tinggi dia niat fardu, yang bawah. Niat mengharuskan sembahyang atau tawaf atau menyentuh misaf, atau ada peringkat. Mana niat untuk sembahyang satu cara, tawaf menyentuh misaf satu cara. Ya, dalam sembahyang pula dia ada 2, satu wajib, satu sunat. Ya, contoh dia ambil yang pertama sekali. Ini yang wajib. Lafaz siapa? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salat. Di buku lafaz fardu tak? Ada. Fardu salat. Yang ni dia boleh buat satu fardu dan beberapa sunat saja. Kalau dia nak buat fardu lain, dia kena tayammum balik. Dia sembahyang zuhur, tiba-tiba nak sembahyang asar, tayammum tadi tak batal, dia kena tayammum balik. Kesalahan wudu lain. Sebab apa? Sebab tayammum dia tak angkat hadas. Tengok ni. Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Harus saja, bukan angkat. Kalau wudu angkat dan tengok ni ada nawaitu raf'al hadas, sahaja aku mengangkat hadas kecil. Mana hadas apa? Benda yang mani'us sihhatus salat, benda yang menegakkan sah sembahyang, itu hadas terangkat. Sebab ahli kasyaf pada dia nampak hadas. Ya, bila dia angkat ambil sembahyang, pum, bercahaya keluar benda tu, hadas keluar. Dia nampak. Ya, seorang wali kita jumpa dulu. Dia kata Al-Quran dan sadari sekali. Dia punya wajah tu masya-Allah bercahaya. Tapi dia syarat siapa nak bersalam dengan dia mesti ada sembahyang. Kalau tak ada sembahyang jangan salam. Ya. Tapi seorang tu nakal dia test kawan. Tu syekh tu nak ada test. Dia dah habis sembahyang dia bersalam. Syekh tu tengkit dia ambil sembahyang. Dia tu pun lagi ambil sembahyang. Sebab apa? Dia nampak nur. Air sembahyang tu ada nur tuan. Sebab bagi ahli kasyaf dia nampak cahaya. Cahaya tangan. Dan hadis mana? Qurran muhajjalin. Ya, sebab tu Nabi suruh apa? Pasu bau muka terlebihkan, tangan lebih sebab dia bercahaya. Besok di akhirat daripada masyar khas umat Rasulullah SAW saja yang memancar cahaya wudu. Nabi kenal. Oleh kerana itu apa? Panjangkan basuhan kamu sebab cahaya cantik di akhirat di sini. Ya. Mana ahli kasyaf dia nampak. Dia sini mengharuskan fardu sembahyang. Bila dia niat dengan demikian, bolehlah ia sembahyang untuk satu fardu saja dan beberapa sunat. Itu biasa dengan wudu. Wudu lagi tak batal, dia boleh sembahyang. Sampai bila-bila pun tak ada masalah. Ya. Bahkan para wali wudu dia daripada isyak sampai subuh. Apa makna wudu sampai subuh? Makna dia tak tidur. Dan maruzka halawatul munajah zala anhu naum. Pada siapa yang direzekikan kemanisan kalbi dia dengan Tuhan, maka ketika itu dia tak mengantuk. Ya, dia tak akan mengantuk. Sebab apa? Rindu ke Tuhan itu membakar perasaan mengantuk dia. Ya. Cari jalan kerinduan. Ya, ibadat kita biar ada iskin, rindu dengan Allah itu penting. Habis. Dan bila dia niat demikian, bolehlah sembahyang satu fardu, satu sembahyang wajib dan sunat. Atau dia niat nawaitu tayammuma listibahatis salat. Apa yang dibuang itu? Lafaz fardu tadi. Tengok ni ya. Tengok ibarat kita. Dia lafaz fardu tadi dibubuh mengharuskan sembahyang dia. Sahaja aku tayammum kena mengharuskan sembahyang. Dia tak cerita mengharuskan fardu sembahyang. Macam itu boleh dah dibuat sunat saja, tidak boleh sembahyang fardu. Ya, dia buat sunat dia, fardu tu dia buat. Sebab dia kena lafaz fardu, dia boleh satu. Kalau tak niat fardu, dia tak boleh buat fardu. Bawah lagi, peringkat bawah sekali apa?
Contohnya menyentuh Quran. Nawaitu tayammuma li istibahati masjid mashaf. Saja aku tayammum kena mengharuskan menyentuh Quran. Maka itu dia boleh sentuh Quran dia. Main sunat pertama dia. Ya. Itu martabat yang ketiga. Kemudian khutbah Jumaat hukumnya macam sembahyang. Untuk khutbah satu tayammum dan untuk sembahyang satu tayammum lagi. Jadi kalau musim macam ni kan, semua tak nak iktimah. Semua lagi belakang apa? Maju khutbah kena 2 kali tayammum. 2 kali pakai bedak. Dia nak maju khutbah kena tayammum sekali, kan turun sekali kan tayammum lagi. Masa ni orang tak berhubung jadi imam. Jadi maknanya fardu khutbah sama dengan fardu pada hukum dia, mana pada bab sembahyang. Maknanya dia nak tayamumkan, nak khutbah dia kena sekali tayamum. Habis. Nak sembahyang balik kena tayamum lagi. Yang kedua, rukun tayamum ada berapa tadi? 5. Dipanggil naqlut turab, memindahkan tanah ke tapak tangan dengan ditepuk keduanya kepada tanah. Dia nakal tu rukun dengan kena pindah. Faham? Mana kalau ditahan gitu tak boleh. Pada pergi negara Arab misalnya macam tu. Kan? Kita pun niat je. Nawaitu tayammum malis tu tak boleh. Dia tahan dia kena pak tangan dan pindah kamu. Dia nakal tu memindah satu rukun dia. Tapak tangan dengan tepuk ya. Dia tepuk tangan pak kemudian sambung. Yang sunat-sunat banyaklah, sunat takhfif ya. Bila kita tepuk dengan sunat kita ringankan baru kita tepuk. Kita ketuk supaya jangan tebal sangat debu. Kan tak ketuk kan pung, kita pung gomak tu. Itu gomak. Memindahkan tepuk keduanya kepada tangan yang berdebu 2 kali tepuk. 1 muka, sekali lagi tangan. Ya. Sekali untuk muka dan sekali lagi untuk tangan. Maksudnya ada perbuatan memindah, pukul dan tepuk memindah. Ya, tidak mesti maknanya apa? Maknanya apa? Perbuatannya memindah, pukul atau tepuk. Memindah tu tak mestinya memindah, pukul atau tepuk tidak mesti. Dari itulah sekiranya ditahan tapak tangan pada angin, ini mantap semesti tepuk. Pindah tu aja, tepuk tak semesti. Contoh dari itu dia kata kalau musim debu, tanah pada pasir, kita tahan dengan tangan kita debu. Kemudian kita pindah, apa ni? Ada makna pindah. Kalau ditahan muka je, tak ada pindah. Memindahkan pukul tadi tepuk. Dan tak dari itu sekiranya ditahan tapak tangan kepada angin yang bertiup membawa debu. Kita faham? Lekat kan? Dan lekat debu itu pada tangannya, nasaya mencukupi dan memadai. Dia nak ke tangan, pindah ke muka. Kalau tak pindah, tahan itu dia tak boleh. Ya? Kalau wudu tak apa. Wudu mana ghaslu dengan mana irisan terbasuh. Membasuh najis begitu juga. Air hujan turun, kita tadam muka, kita niat nawaitu raf'al hadas. Apa dia? Dia kata itu kita yakin. Makna ghaslu dengan mana irisan terbasuh. Kain kita kena apa? Tidur kena kencing anak kecil. Kita malam batu malam tidur kering. Bangun tidur dah kering. Kita ambil kain kita sidai dekat apa? Dekat kain penidai, dekat pagar apa semua. Tiba-tiba kejap lagi hujan selembat-lembat tu. Sekira-kira rata habis air tu. Hukum dia suci. Ya, ke mana irisan. Ghaslu ada fi'il fa'il. Kita ambil ada orang basuh, ada benda dibasuh, kita panggil al-ghasl. Tapi kalau irisan mana terbasuh. Terbasuh tak ada orang basuh pun air kena okey suci. Ada dalam bab wudu tak? Di ingisat terbasuh pun tak apa. Dalam tayammum tak boleh. Tayammum kena nakal. Pindah tu kena. Jadi pindah ke buku. Maka pindah dengan tepuk atau pindah dengan tahan. Debu kita tahan. Dia dah penuh tu kita ketuk pak cara boleh. Dari itu sekira-kira ditahan tapak tangan pada angin yang bertiup debu dan lekat debu itu pada tangannya, nasai mencukupi dan memadai. Demikian tidak mesti 2 kali tepuk. Kerana kiranya tepuk rata dengan 2 kali kenalah ditambah beberapa kali. Seperempuan 2 lah. Ya, kalau tepuk tadi tak kena, kita tak kata tepuk lagi ambil boleh ulang tak masalah. Ya, tepuk ditambah. Ketiga, menyapu debu
yang telah lekat pada tangan dengan tepuk yang pertama itu ke muka. Sapu. Ya. Dan tidak wajib menyampaikan debu itu hingga ke celah-celah rambut. Macam air dipanggil jismun latif. Jisim yang lembut, jadi kita kena sampai ke celah. Dia kalau penyamung ni mendebu celah-celah walau habis tanggal digusuk. Dan pada janggut tak wajib. Sekitar sapu luar gitu je sekali. Sekikit tapi katalah sekalian yang nipis. Malahan sunat pula, ya, tidak kerana kesukaran, bukan macam air lain. Air di lembut kita boleh tolak dia masuk. Yang keempat, menyapu dengan tepuk kedua tangan serta siku. Ya, sapu tangan sampai siku. Sebab tepuk kali pertama kalau pakai cincin sunat buka. Tepuk kedua wajib buka. Wajib pula. Tepuk pertama, tepuk ini untuk muka. Lepas tu kalau cincin ada tak sampai pun tak apa. Terata kan? Kalau tepuk kedua untuk tangan, untuk tangan cincin dia buka. Sebab tanah dia bukan jisim yang latif, yang lembut macam air. Kalau air ambil sembahyang, kita pusing-pusing dia boleh kata. Kalau tanah tak ada sebab tu kena buka cincin. Kalau pakai cincin nak dapat cincin pula ketat kan? Dia lagi kena buka. Yang keempat, menyapu dan tepuk keduanya kedua-dua tangan serta siku sampai siku. Ya, kalau Imam Malik sampai ni kau bagi ayat dulu, bab tamu aidiyah wa kerat wa mencuci tangan ke mana sini? Maka kias. Ya, mana ayat? Kias ayat dulu. Kalau Imam Syafi'i kias ala wudu. Kalau wudu basuh sampai sini, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan sapu tangan sampai mirfaq sampai sini. Maka tayamum ganti tayamum pun sampai sini. Ya. Kita tepuk pertama terus tepuk kali kedua, ambil tangan ni kan letak sini. Lepas tu lalu kan ibu sini kita apa? Kita apa? Cengkam kan. Supaya jangan baca kata-kata. Pegang terik. Sampai sini kita pusing. Pusing sampai sini, yang ni atas tak ada kan? Yang ni kita naik sini. Oh dia kata. Sini pun begitu juga. Buat. Itu tayam. Kan Yang kelima tertib. Sini. Tertib sapu muka dahulu, kemudian baru sapu kedua tangan. Sama ada tayamum kena hadap kecil atau hadap besar atau kerana mandi sunat ya, dan lainnya lah. Dia nak mandi wajib benda tu badan. Tapi nak ada besar macam mana nak mandi, nak kena guling kan tu. Berlaku zaman Rasulullah SAW sama nak mandi. Dia nak tayamum secara mandi hadap, dia dah pentang debunya. Rasulullah kata nyafu ni. Dia nak mengguling lah ke. Anggota tayamum sama ada kecil ke ada besar, hanya muka dengan tapak tangan, muka dengan tangan saja. Ya. Boleh berguling macam habis dengan tepuk. Tengok dia macam penuh debu atas muka. Itu tak. Sudah sunat tayamum. Sunat tayamum itu banyak juga. Setengah daripada yang Bismillahirrahmanirrahim, terkala mengucap menepuk tanah, baca bismillah. Kullu amri zibalillahi tapi bismillah wa tak. Dia pekerjaan tak mula bismillah kurang berkat. Kemudian menyapu muka dari atas sarut ke bawah. Mana kalau dibawa ke atas begitu pun boleh. Tapi yang baik bawah sap teruk ke bawah teruk. Disapu tangan kanan dahulu, kemudian tangan kiri. Jadi kalau depan muka tangan kanan dulu. Pada ambil kiri dulu, lepas tu kanan sap. Ya. Kemudian sudah apa? Mencabut cincin. Bila? Pada tepuk yang pertama. Sebab tu tepuk pertama bukan untuk tangan. Jadi kalau tak kata pun tangan sini boleh sapu lagi kan. Itu sunat. Tapi tepuk yang kedua wajib. Tepuk kedua wajib cabut cincin. Sebab kalau tak cabut, maknanya sini kan takut tangan punya tak rata, dia punya debu. Ya. Tetapi tepuk yang kedua wajib cabut cincin itu. Cepat-cepat sembahyang sunat. Mana lepas tu terus. Ya, jangan lambat. Sebabit saja tayamum. Jangan tunggu lama-lama. Ya, jangan tunggu lama lagi. Sebab apa? Kan tamu tak ada air, dia tunggu sekejap lama hujan turun. Turun tapi batal tayamum. Di sisi tayamum. Kemudian renggangkan jari ketika menepuk debu. Ya, ketika tepuk debu tu jangan rapat jari, renggang. Dan membaca doa seperti doa wudu dan lainnya. Macam mana habis wudu kita baca doa tu, tayamum pun sama juga mana ya. Kemudian pembatalan tayamum. Batal tayamum 3 perkara. Pertama, segala perkara yang membatalkan wudu ialah juga membatalkan tayamum, sama. Ya. Yang kedua, mengetahui ada air
Dia tayamum sebab tak ada air. Tiba-tiba kawan yang kat air ni ada air, batal tayamum. Ya, atau dia syak. Tengok dia mengetahui ada air pada orang yang bertayamum kerana tak ada air. Tapi kalau tayamum orang yang tak boleh pakai air, tak batal. Ya, dia tengok air berpola laut pun tak batal tayamum. Sebab apa? Kes dia tayamum bukan kes ada air, kes tak boleh pakai air. Dengan nasihat doktor tadi kan. Kerana tidak ada air sebelum masuk mengerjakan sembahyang atau di tengah menyebut Allahu Akbar, sekalipun air itu sedikit cukup. Jadi maknanya mengetahui ada air pada orang yang tayamum kena tak ada air, ya, sebelum masuk mengerjakan sembahyang. Mana kalau masuk sembahyang rakaat kedua dah orang tahu tak ada apa boleh terus. Atau tengah menyebut Allahu Akbar, yang tadi sebelum masuk sembahyang dan atau tengah menyebut Allahu Akbar. Ya. Dia pun nak Allahu Akbar, baru nak akbar orang nampak air. Dia tayamum ni pun bol. Nombor. Habis itu batal. Tapi kalau dah sebut tak sebut. Allahu Akbar. Hujan pun turun kan? Itu wajah sembahyang tu. Ya. Tapi kalau main usolli hujan pun turun lah dia ambil sembahyang ni. Dilayangkan wah-wah kan usolli. Kejap lagi hujan pun turun. Yang ada batal lagi sembahyang dia sebab dia ambil tayamum tadi sebab tak ada air. Sekarang air datang, batal. Sekalipun air itu sedikit, air segelas dia kena ambil tak cukup ni kan, batal juga buat untuk sembahyang. Sebab kalau air tak cukup, kita kena guna air ke? Dia air sikit je, basuhlah muka, basuh tangan, dah habis. Atau tangan kalian tayamum. Sebab dari dia apa? Malayu kullu turukul. Benda tak apa semua, jangan tinggal semua. Sedang yang bertayamum untuk ramai, demikian juga waham ada air. Seperti dilihatnya pada pasukan pengembara datang menuju ke tempat dia. Dia nampak, oh ramai kabilah datang. Biasa kabilah datang ke pengembara itu kan ada air. Saya buat perkara air. Hati ni ada air. Batal tayamum. Tempat itu berada. Atau dilihatnya kunang-kunang. Itu kunang-kunang. Orang panggil apa? Klik-klik. Fata Morgana. Tahu Fata Morgana. Kita jalan ke tempat tu tak biasa pergi. Kalau dia biasa pergi tak pakai. Dia tahu tu yang kunang-kunang. Tempat jalan tengok atas jalan raya kan, nampak bumi, ada air. Dia tar, dia punya tar kena panas kan, nampak macam bergombak ada air. Dia rasa ada air sana. Batal dia. Tapi ke tempat tu memang dah tahu tu memang hari-hari pandang macam tu tak batal kan. Sebab dia tahu tu bukan kunang-kunang. Jadi kalau tak pernah tempat tak betul-betul nampak suasana tu, dia pun kata, air dia ni. Buat up je habis. Dia rasa dah air je, batal tayamum. Tiba-tiba tak ada kena tayamum balik. Itu dia panggil apa? Kunang. Disangkanya air, ya. Ini semua kata membatalkan tayamum. Ada pun orang yang tayamum kena sakit, seumpama tidak, seumpamanya tidak batal tayamum dengan melihat air. Bahkan kalau duduk dalam kolam tak batal air. Sebab kes tayamum bukan kita ada air, tapi tak boleh pakai air. Sebab sakit-sakit yang mahu. Bagi orang yang mengetahui ada air dan sebenarnya ada air, wajib mengambil wuduk dan sembahyang. Ya, kalau dia tahu ada air. Dan orang yang waham itu tetap dia mencari, didapatnya tidak ada juga air, kenalah ia tayamum. Dia dipanggil Haddul Ghaus. Haddul Ghaus ni ya, sekadar mana kita menjerit sampai suara. Suara minta tolong. Ya, kita panggil seorang. Ya Muhammad, jerit suara sampai mana suara tu, kadang kita kena mencari air. Keliling. Cari semua tak ada air, baru boleh tayamum. Ya, kecuali tempat tu memang kita dah tahu maklum memang tak ada air mesti. Ya, kita menjerit macam memang tak ada air lah, kan? Baru boleh tayamum. Maka pastikan kedudukan air tidak ada. Sebab dia panggil tayamum li faqdil ma', kerana kita ada air. Bukan lil marad, sakit tak ada air. Baik. Dan orang tadi waham setelah itu didapati tidak ada juga air.
dan kena air tayamum. Tengok sini masalah penting ni. Ada orang tanya ni tentang lepas atau gugur fardu orang yang tayamum kerana tidak ada air. Ni ada huraian. Dia tayamum tu kita pakai terus ke atau kena ada balik bila air sampai. Ya, tengok sini. Yang pertama, jika berlaku demikian di tempat yang biasa memang tidak ada air di situ, gugurlah fardu, tidak dituntut mengulangi sembahyang. Tempat itu dia punya apa, setahun, lebih daripada 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tak ada air. Maka ketika tayamum mungkin jadi terus, tak payah qada. Tak payah ulang balik sembahyang. Tapi kalau tempat tu tempat yang jarang dia tak ada air, dan setahun 2 bulan dia tak ada air, 10 bulan ada air, maka ketika 2 bulan tak ada air dia tayamum, bila datang balik air besok dia kena qada balik sembahyang. Ya, ada kena ingat. Tempat yang biasa tak ada air, tak ada. Kalau biasa ada air lebih banyak, setahun 6 bulan lebih lah, kan? Kalau tempat dia ada air, kerja dia terus. Kalau tempat tu banyak air, maka dia kena qada. Yang pertama, jika berlaku demikian tempat yang biasa ada air. Yang kedua, di tempat itu terkadang-kadang ada air, terkadang-kadang tiada air sama banyak. 50, 6 bulan, 6 bulan antara keduanya, dan ada dan tak ada. Jawab dia apa? Gugur juga fardu, tidak dituntut mengulangi sembahyang. Maknanya kena lebih daripada separuh. Kalau separuh 50, 50, jawab dia tak gugur. Tapi jangan dia kurang 50. Itu kena qada balik. Yang ketiga, jika sembahyang itu di tempat yang biasa ada air. Di sembahyang tempat biasa ada air, tiba-tiba masa ia berada di situ tidak ada air. Ia pun tayamum dan sembahyang, maka gugur fardunya. Maka tiada gugur fardunya. Dituntut ia mengulangi sembahyang itu apabila ada air. Kerana kerana sembahyang itu meraihkan waktu dan menghormati waktu saja. Ini mafhum dari kitab Bayduri, Ibnu Qasim. Yang pertama 199. Itu di antara apa? Tayam. Kemudian tayamum kena sakit. Orang sakit badan. Salah 21. Dan yang sakit tidak boleh kena air menurut kata doktor yang adil, atau dia sendiri tahu dengan ilmu kedokteran, dia sendiri doktor atau dia sendiri tukang ubat, dia tahu memang tak boleh kena air, ni rosak. Jika kena air nasai mudarat badannya, adalah kesan dia lambat baik dan sebagainya, menambah sakit tu atau anggotanya. Jawab dia apa tu? Haram atasnya menggunakan air. Bukan tak guna je, haram dia guna. Sebab bila mudarat tak boleh kita buat. La darara wa la dirar. Jangan bawa mudarat pada diri kamu, dan jangan bawa mudarat pada orang lain. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan wajib ia bertayamum. Sekiranya ia ada hadas besar naklah Islam, sembahyang kenalah buat 2 tayamum. Satu tayamum untuk hadas besar, dan satu lagi tayamum ganti wuduk. Demikian sahlah sembahyangnya, tidak kena qada. Ya. Sembahyang apa ni? Kena sah. Tayamum lil marad, ya, dia tak kena qada, pakai jadi teruslah. Kemudian sakit anggota, satu lagi. Orang yang anggotanya saja sakit, tidak boleh kena air. Sekira-kira ada hadas besar, wajib ia bertayamum ganti daripada anggota yang tak boleh kena air. Lepas itu wajib ia membasuh anggota yang wajib yang tak sakit, dan boleh basuh dahulu kemudian bertayamum, tidak disyaratkan tertib. Boleh tayamum kena basuh, boleh dulu. Kemudian bila hendak sembahyang wajib basuh anggota wuduk yang baik dahulu lepas daripada bertayamum, ikut tertib anggota wuduk. Tetapi tidak wajib tertib atas basuh dengan tayamum pada satu anggota. Ya. Disyarat tentang sembahyang tu kira jadi. Dia pergi sembahyang jemaat, tiba-tiba aksiden, maka kaki dia patah. Kaki patah tu patah dekat ni, kat anggota wuduk bawah. Patah. Ya, maka dia tayamum. Dia batas sembahyang kan, dia tayamum tu ada 3 syarat untuk tak payah ulang. Kalau tak kena syarat ni, kena ulang balik sembahyang. Pertama, mestilah
Anggota yang tu bukan anggota tayamum. Yang patah tu bukan tayamum. Yang rosak kena balut tu bukan tayamum. Bukan tangan. Kalau tangan tak boleh kena qada. Contoh tadi kaki kan. Baik. Sekarang bila kaki kanan dia kena atau kaki kiri dia kata dia kena patah. Pergi dia bila batas semayang dia. Kalau dia semayang tadi pergi semayang okeylah. Tapi kalau dia pergi doktor dulu, doktor pun pandai tengok. Maka syarat dia pertama ketika dia hantar tu mesti dia ada air semayang. Yang kedua jangan ada najis bawah pembalut. Yang ketiga jangan banyak makan anggota sahih. Kaki dia ni kat patah kat siang tu. Dekat jari patah. Yang kena balut tu dia kalau balut patut dalam banyak tu. Balut ni belakang kalau ada jangan balut pasal tu. Tapi kalau dia sarung habis sampai ke atas simen tu memang kena qada dia. Jadi bila berlaku tiga syarat dia. Pertama bila dia ambil basuh tangan, basuh muka, basuh tangan sampai kepala, basuh tangan dulu, basuh kaki kanan, tiba kaki kiri yang mana anggota sahih tadi yang tak balut ujung tu basuh. Kemudian pergi tayamum. Tayamum ganti lap atas air, kemudian tayamum niat ganti bawah. Maka yang tu tak payah qada. Syarat dia apa? Hantar mesti ada air semayang. Bawa pembalut jangan ada najis. Kemudian jangan makan anggota sahih banyak. Mana kalau perlu balut 4 inci, 4 inci misalnya. Yang balut 4 inci dibalut 4 kaki. Itu rosak tadi. Jadi maknanya kena qada tu, ya. Yang tak kena qada 3 dia. Pertama bukan anggota wudu. Sebab anggota wudu kalau patah 2 alat tak sampai. Dia ambil wudu sekejap dia tak sampai. Tayamum pun tak sampai, ada balut kan. Itu yang sebab dia kena qada balik. Kalau anggota tadi mana badal dia ganti tayamum tak ada rosak Itu okey mantap ayat balat dengan syarat 3. Ketika dia hantar ada semayang, kemudian bawah pembalut jangan ada najis, kemudian pembalut sekadar hajat jangan letih. Ketika kita tak ayat qada lah. Pakai jadi terus ya. Jika tampal itu bukan situ ya. Atas. Mana ni? Umpama sakit daripada tangan kiri, wajib dia basuh muka dulu. Lepas bolehlah dipilih basuh tangan kanan atau tayamum ganti itu boleh. Dengan tangan kiri boleh pilih. Atau tayamum dahulu kemudian basuh tangan kanan. Kerana kedua tangan itu seperti anggota yang satu. Demikian dikias daripada kaki. Kalau basuh kaki kiri dulu pun boleh. Tapi sebaliknya basuh kanan dulu. Habis. Kunang sahibul jabirah, orang yang luka yang ditampal. Kalau dulu jabirah dibakar bulu kan. Dia pakai simen sekarang ni. Ini kau akan datang hukum jabirah. Wallahu a'lam.